Baik, kita lihat kitab Al-Mu'inul Mubin. Baik, kita sampai pada muka surat yang ke-76, bab azan dan iqamah. Hukum yang kedua, azan dan iqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Azan dan iqamah kedua-duanya adalah sunat hukumnya, kerana bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada menyuruh menfardukannya akan kedua-duanya. Hukum azan dan iqamah ni sunat. Yang ni yang kadang-kadang jadi pertikaian kita. Ya. Tambah-tambah pula bila ada keluar arahan suruh berhenti mengajar, memberi laluan untuk azan. Kenapa kita teruskan pengajian, berhenti azan kemudian sambung balik? Kerana azan tu syiar. Saya jawab, azan itu sunat, pengajian itu wajib. Bila bertembung sunat dengan wajib, takkan sunat mengalah, takkan sunat menang, wajib mengalah. Wajiblah yang menang, sunatlah yang mengalah. Azan tu sunat saja. Mengaji, kuliah maghrib, baca kitab fardu ain, hukum dia fardu ain. Maka tiadalah perlu untuk sampai kena berhenti bila kuliah berjalan. Teruskanlah pengajian. Tetapi tidaklah salah untuk berhenti kerana memberi laluan kepada azan. Tak salah. Tetapi kenapa perlu berhenti? Kalau nak berhenti juga tak salah. Kalau ustaz tu kata saya nak terus, haram ustaz. Haram pasal apa pula? Ni bukannya wajib. Kuliah ni wajib. Tambah ustaz tu pula tengah gear 5. Tiba-tiba Tok Bilal tepuk mikrofon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuan-tuan ingat senang nak dapat balik gear 5. Nak kena mula balik, start baru, balik start enjin balik. Sebab tu saya punya, kalau saya tengah kuliah, Tok Bilal suruh berhenti, saya berhenti terus. Saya terus berhenti. Sebab apa? Panggilan azan itu panggilan suruh semayang. Dah azan semayang. Buat-buat nak sambung mengaji lagi. Itu saya punya perangai. Sebab tu ada orang marah saya. Marah-marah api. Perangai saya macam itu. Azan tu sunat, mengaji ni wajib. Okey ustaz, kalau macam itu ustaz pergi Mekah, ustaz pernah tak mengaji dekat Tok Arab ke orang Melayu ke yang duk mengajar kat Masjidil Haram? Pernah? Saya cari hak Melayu lah, duk dengar dia mengajar. Bila Tok Bilal itu azan, dia berhenti ke dia apa ustaz? Tuan-tuan pergi ke Mekah, Tok Bilal itu azan, ustaz yang mengajar tu berhenti ke sambung mengajar? Satu. Ada tak Tok Bilal tu biar ustaz tu sambung mengajar kok suka? Tak. Tok Bilal tengok masuk pukul 8, dia bang pukul 8. Kenapa ustaz tak tegur Tok Bilal itu pula? Ada orang tanya macam itu. Tu nama dia Masjidil Haram. Kalau nak ikut kepala otak semua orang yang ada di situ, tak semayang buat-buat. Berapa juta di situ. Sebab itu masuk waktu bang, hang menyembang ke, hang semayang sunat ke, hang tengah mengajar kitab ke, aku masuk waktu ku bang. Nak kontrol berjuta orang mana boleh. Masa itu bang lah. Tapi di Malaysia kita ni satu masjid, satu mikrofon. Mana ada satu masjid 10 tok kitab, tok guru mengajar? Tak ada. Beza di situ. Di Malaysia ni nak qomat pun tengok orang. Dia tengok ada 4 orang lagi sembahyang sunat, tunggu dulu Tok Bilal.
Di Arab Saudi, di Masjidil Haram, mana ada tunggu setengah jam, 15 minit lepas bang dia qomat. Kamu semayang ke, kamu sedang ambil wuduk ke, jalan. Malaysia dia lain, dia tengok tak ramai Malaysia. Pak Leman, Pak Junid, Pak Mat Tempeh, Dim Rambui, Saidin Dengki. Nak tunggu Saidin Dengki itu sembahyang sunat, tunggu Tok Bilal tu. Habis Saidin Dengki itu sembahyang, barulah. Elok Saidin Dengki habis sembahyang sunat, Man Laksa pula masuk. Tunggu Man Laksa pula. Bila nak sembahyang? Malaysia tu tunggu pasal apa? Pasal tak ramai. Di Mekah dia tak tunggu pula. Sembahyang tahiyat ke apa ke, aku nak qomat je. Pasal ramai. Sebab tu berbeza kita di Malaysia. Semayang macam ni, tengah semayang, tuan-tuan lintah di hadapan orang, Allah tak terima semayang. Tapi di Mekah, waktu haji dan sebagainya, terpaksa lintah, tak apalah, dah jadi masyaqqah dah kalau tak lintah. Sebab tu dimaafkan, berbeza di situ. Baik. Kemudian menyebutkan berwuduk. Nombor 2, sunat orang azan itu berwuduk. Nombor 3, sunat menghadap kiblat dan rukun-rukun semayang yang lain seperti menutup aurat. Orang nak azan ni sunat ada wuduk, sunat suci daripada hadas besar, dan kena menutup aurat macam rukun-rukun semayang yang lain. Jangan Tok Bilal itu sangkut kain pelekat, pakai seluar pendek, duduk dalam bilik bang, bukan orang nampak. Dia kunci pintu, prop dia kunci ikut dalam. Dia gantung kain pelekat dia, jubah sangkut dengan baju singlet, seluar pagoda, seluar katok panjang. Relax, selambera. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata bukan ada orang nampak, kita dia lantak je lah. Tak boleh. Tuan-tuan tak boleh letak di situ. Dia malah bangun, dia ambil mikrofon tu bagi panjang, bagi turun ke bawah, dia duduk atas kursi. Bang sambil duduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan orang nampak dia tak. Kemalah nak berdiri. Dia kena berdiri, sunat macam orang sembahyang, berdiri. Mikrofon, walaupun mikrofon tu rendah, dia tetap kena berdiri. Sebab ada Tok Bilal yang cerdik. Dia bang, dia ikut mikrofon. Mula-mula mikrofon tu tinggi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lama-lama dia londeh mikrofon, duduk turun. Dia duduk ikut tu, asyhadu an la ilaha, sampai ke bawah. Angkatlah tangan tu, dah dia duduk ikut mikrofon tu juga. Ini namanya Tok Bilal yang cerdik. Baik. Kata setengah ulama, azan dan qomat ini fardu kifayah. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahawa sunat. Mengikut sahih Bukhari dan Muslim, idza hadaratis salah falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila hadir waktu solat, maka hendaklah azan bagi kamu oleh seorang daripada kamu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak memilih Bilal ini pun ada syarat-syarat dia. Zaman Nabi Muhammad ada 4 orang Bilal. Selain daripada Bilal bin Rabah, ada 3 lagi orang Bilal. Dan tiada disuruh Nabi SAW akan iqamah. Pada riwayat Bukhari, sesungguhnya dengan kedua-dua itu dapat melahirkan syiar Islam, dan meninggalkan azan adalah seolah-olah merendah-rendahkan syiar Islam. Di antara tanda-tanda Ya'juj dan Ma'juj akan sampai dalam satu kawasan apabila tidak ada lagi laungan azan yang dikumandangkan di tempat tersebut. Ni ada satu soalan masuk. Salam Ustaz, nak tanya, baru-baru ni nenek dan mak saudara saya mengerjakan haji. Dalam solat, ketika dia sedang sujud, nenek saya mencubit kaki jemaah lain yang tiba-tiba duduk depan dia sebab dia rasa tak selesa. Sahkah solatnya?
Ya, masing-masing pekat semayang. Kawan semayang, kaki kawan tu ada kat depan dia. Tengah duduk sujud, dia pergi cubit kawan tu. Orang kampung sebut dia pergi kutir. Tuan-tuan faham kutir? Rampak dia cubit. Sah ke semayang ustaz? Sendiri jawab lah tuan-tuan. Sah tak sah? Ya Allah, macam-macam ya. Macam-macam. Geram benar ustaz. Makcik cubit ustaz tengah semayang. Biar rasa kau ustaz. Itu bukan semayang, tu dah main-main. Ya Allah, macam-macam ya. Baik. Sesungguhnya disyarakkan kedua-duanya ialah semayang fardu sahaja. Saya kata dah tadi, tanda-tanda Ya'juj dan Ma'juj masuk dalam satu kampung apabila azan sudah tidak ada. Apa makna? Bila azan tidak ada dalam satu kampung, maknanya semayang jemaah tak wujud. Masjid tak berfungsi. Bila semayang jemaah tak wujud, masjid tak berfungsi, itulah tanda-tanda maksiat banyak dalam kampung itu. Itu maksud dia. Bila dah jadi macam itu, halal lah Tuhan turunkan bala. Ada dulu-dulu lah, dulu-dulu. Saya masa itu duk belajar di satu masjid. Ada pula function besar-besaran punya. Pegawai datang jumpa Tok Bilal, Isyak jangan azan. Nampak tuan-tuan? Kami ada function kat Padang. Orang besar semua turun. Nak resmi apa semua, menyanyi lah apa semua, apa pergi azan pula. Jangan duk azan. Astaghfirullahalazim. Besar sungguh function, lebih daripada kalimah Allah. Saya tanya pada Tok Bilal, nak azan tak azan? Azan juga ustaz, tapi dalam saja, speaker luar tak pakai. Tunduknya Islam kepada pesta-pesta maksiat. Apa ni tuan-tuan? Ada satu orang besar nak resmikan jabatan sebelah malam. Nak naik jabatan sebelah malam, nak resmi. Berbetulan masuk Isyak. Masjid di situ jangan azan tu. Orang nak resmi atas. Lagi dia buat ucapan apa duk azan pula lah. Tak bang pokok. Halai Tuhan turun bala, banjir tu lepas tu. Apa salahnya hang resmi lepas sembahyang Isyak? Apa salahnya? Tak pun bang atas jambatan tu. Lagi bagus. Tak pun bang dekat Padang nak buat konsert, nak buat apa tu, bang di situ. Allahu Akbar, sembahyang ramai-ramai, apa salah? Tapi sayang tuan-tuan, manusia ni letakkan benda tu lebih daripada hak Tuhan. Islam ni jauh ke bawah. Orang apa-apa letakkan Allah dulu, letakkan Nabi dulu, letakkan jihad dulu. Ini letakkan benda-benda ni dulu di hadapan. Tak letakkan agama di hadapan. Bila Allah nak sayang dan nak jaga pada kita? Baik. Dia kata semayang fardu ni saja yang kena azan dan qamat. Semayang lain tak payah qamat, tak payah azan. Jangan duk semayang sunat pi qamat pi azan pula. Semayang tarawih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semayang apa? Tok Bilal tarawih. Ni kompong tak betul. Saya pi semayang asar, saya dengar Tok Bilal tu azan. Nak marah mu ada, tergelak mu ada, sakit telinga mu ada. Dia nak azan tu siap dengan semua sekali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dah 5 minit tu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, astaghfirullahalazim. Ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merapunya bang tuan. Saya dengar pun takut.
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la geram betul. Saya tanya pada orang hak dalam duk tunggu azan, duk dua garai, duk tunggu azan habis. Saya tanya, tak tegur ke Tok Bilal kita? Dia jawab apa kat saya? Kalau tak betul, pilihlah tegur sendiri. Gamaknya dia tak tahu kita ustaz pun tak apa. Kalau tak betul, pergi tegur sendiri lah. Kami pun duk arak dia, duk bang. Kalau pergi tegur dia, dia tinggal siapa nak bang? Kami banyak kerja lagi, nak pergi kebun, nak pergi bukit lah apa lah. Masya Allah tuan-tuan. Dia kata kalau tegur Tok Bilal tu merajuk siapa nak abang? Subuh-subuh 24 jam siapa nak main masjid? Dialah yang duk pergi. Kami sibuk, kami nak pergi bukit, kami nak pergi motong getah. Masjid yang saya kata ni tuan-tuan, semayang raya pun tak buat sebab waktu tu durian tengah turun. Tak ada orang sembahyang raya. Tok Bilal, Tok Imam ni nak baca khutbah, tak ada orang menun. Nak start tak start, nak start tak start. Orang pergi bawa raga, buh atas motor scrambler tu, pergi ambil durian. Ini bukan bohong tuan-tuan, ni dalam masjid saya cakap. Saya tak tipu ni. Sampai tak sembahyang sunat raya pasal kutip buah durian. Nasib baik sembahyang sunat raya. Kalaulah sembahyang Jumaat tinggal pergi kutip buah durian, kalau Umar masih hidup dia tebang pokok durian tu tuan-tuan. Saya kadang-kadang saya sedih dengan orang kampung-kampung tuan-tuan. Orang Pekan ni saya tak sedih langsung. Pengajian banyak, ilmu banyak. Ni saya sekali main ni 3 hari sekali, jenuh makan fisherman friend ni strap seal lah apa nak pergi sorok ni ada. Malam semalam saya Masjid As-Sabirin, Ustaz Ahmad Yahya Muttaqin, Ustaz Zul mai sini, Ustaz Lutfi mai sana, Ustaz Siddiq mai sini. Satu malam tu tak tahu nak pergi mana. Ni kuliah duha ni pagi di Masjid Ar-Ridwan, Masjid As-Sabirin pun ada, Masjid Antarabangsa Bukit ni pun ada, Taman Tash pun ada. Kuliah duha pagi ni, kuliah subuh pagi ni, semua masjid surau ada. Menung pukul 5.30 nak pergi mana ni pah? As-Sabirin ke, AU4 ke, AU5 ke, Lembah Keramat ke, Ar-Ridwan ke apa ni? Mana nak pergi ni? Lah lepas subuh sambung tidur balik. Tak pergi kuliah dia. Cuba tuan-tuan tengok di kampung. Saya sedih tuan-tuan, kampung-kampung. Sebab tu saya minta saudara-saudara yang ada wang, duduk di bandar-bandar besar ni, ada bisnes, bagilah duit dekat orang kampung. Panggil mereka, suruh buat program, panggil ustaz-ustaz turun. Kita ni alhamdulillah ilmu banyak lah. Internet, YouTube lah, Facebook lah, duk hantar, duk kongsi, duk share kita punya kuliah. Orang kampung nak share kuliah apa? Buatlah tuan-tuan, pergi ke hulu-hulu, balik kampung kita yang asal. Nah, Tuan Haji 1,000 buat pengajian. Saya nak tengok bulan ni tiap-tiap malam penuh. Ni 1,000. Panggil mana-mana ustaz bayar. Cari jalan. Saya baru ni buat dekat satu felda tuan-tuan. Beribu manusia. Mereka dahagakan ilmu. Tapi kadang-kadang jawatankuasa masjid ni tak aktif, tak progresif. Dia duk fikir ke duit, sayang ke duit, sewa kemah sayang duit, sewa mikrofon sayang duit, bagi makan orang ramai sayang duit. Tu yang program tak berjalan. Kita kena gasak AJK masjid ni supaya jadi aktif. Duit yang orang bagi bukan suruh simpan, duit yang orang bagi suruh pakai. Bila simpan tak buat program, orang kampung tak ada ilmu. Bila tak ada ilmu susah. Dia kalau tuan-tuan balik kampung raya setahun 2 kali tu, balik jumpa dengan AJK, perbetulkan mereka. Sampai saya tanya tadi, kenapa tak berbetulkan Tok Bilal tu? Dia kata kalau nak betul, pilihlah berbetul. Tapi dia seorang lah yang duk azan kampung kami. Kalau dia merajuk, siapa nak azan? Kami nak pergi bukit, kami nak pergi kutip durian, nak pergi motong.
Masya Allah tuan-tuan. Salah pun salah lah, janji ada orang bang. Azan ni kalau salah tak wajib jawab, tak sunat jawab. Kalau dia salah bang, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la, tak payah jawab, nyembang pun boleh, nyembang pun boleh. Hayya 'alas salah, nyembanglah tuan-tuan. Hayya 'alal falah, bunyi kh pula lah. Yang ni saya tegur Tok Bilal saya. Tok Bilal saya dulu tahun 90-an. Sebelum pergi haji, dia bang elok. Hayya 'alal falah. Elok bang, balik pada haji. Hayya 'alal falah. Dia ada kha kat belakang. Rupa-rupanya Tok Bilal di Mekah tu, kha di belakang. Tuan-tuan ingat tak Tok Bilal ni bang keluar dalam TV, keluar dalam radio ni? Salah dia bang, walaupun dia Mekah. Kita ni asal Mekah betul semua. Mana boleh hayya 'alal falah. Dia pun kha sekali juga. Saya tanya dekat dia yang ada bunyi kha tu pasal apa? Mekah buat. Astaghfirullahalazim. Hak di Mekah tu Tok Bilal dia sakit tekak. Tu yang dia sebut kha. Hang tak sakit tekak hampir sebut pasal apa? Falah, 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 kha. Dia ada hak di belakang pula. Nasib baik tak jadi incredible hak. Baik, dia kata tak payah azan pada semayang jenazah, tak payah azan pada semayang 2 hari raya kerana tak sabit hukum. Jangan semayang mayat pun ada qamat. Sudahlah panggil, tak erti bahasa Arab, bahasa Melayu. Marilah semayang berjemaah, semayang jemaah, semayang sunat hari raya, semayang sunat hari raya berjemaah. Dah. Kalau tak reti bahasa Arab, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu sunatal Aidil Fitri jami'atan rahimakumullah. Itu panggilan dia. Kalau yang tu tak boleh, as-salatu jami'ah, semayang berjamaah, semayang berjemaah, semayang sunat Aidil Fitri 2 rakaat jami'ah, dimoga-moga dirahmati Allah. Sudah. Kalau yang tu pun tak boleh sebut, bang, tak payah bang, tak payah qamat, diam sudah, angkat takbir, Allahu Akbar, dah. Dia bukannya ada sunat pula. Tetapi setengah ulama mengatakan bahawa pada semayang hari raya dan seumpamanya, seperti semayang sunat yang disuruh berjemaah, seperti semayang gerhana, semayang minta hujan, semayang tarawih, hendaklah dikerjakan berjemaah dengan lafaz as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, ganti qamat. Tetapi setengah ulama pula berkata tiada disunatkan sebut melainkan pada semayang sunat gerhana. Semayang lain tak payah sebut, semayang gerhana aja sebut as-salatu jami'ah. Ada setengah ulama kata macam itu. Tetapi jumhur ulama kata semayang gerhana, semayang tarawih, semayang minta hujan kena sebut as-salatu jami'ah. Baik. Kerana tiada dalil dan sekiranya sunat tentulah tiada ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khulafa ar-rasyidin dan sebagainya. Kerana qiyas li'anna ma wujida sababuhu fi asrihi wa lam yaf'alhu fa fi'luhu ba'da asrihi bid'atun. Kerana sesungguhnya sesuatu yang didapati sebabnya pada zamannya dan tiada diperbuatkan dia, maka memperbuat selepas zamannya adalah bid'ah hukumnya. Jadi ada pula ulama kata bid'ah melainkan pada semayang gerhana. Semayang tarawih pun tak payah sebut as-salatu jami'ah. Terpulanglah tuan-tuan, masing-masing ada dalilnya. Yang mengatakan dalil kena sebut as-salatu jami'ah ialah Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahihain, Imam Bukhari dan Muslim. Oleh itu tiadalah sah menetapkannya dengan qiyas dan juga dengan cara yang lain, kerana kaedah al-aslu fil ibadah at-tauqif wal ittiba'. Asal dalam ibadah adalah mengikut perintah Allah dan mengikut jalan nabinya,
dan inilah yang muktamadnya. Baik. Salaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-idaini ghaira marratin wala marrataini bi ghairi adzan wala iqamah. Telah sembahyang saya beserta Nabi akan sembahyang 2 hari raya, bukannya sekali dan bukannya 2 kali. Nabi tidak ada azan dan Nabi tidak ada iqamah. Siapa yang azan dan iqamah pada sembahyang raya, hukumnya adalah bid'ah, hukumnya. Dan disuruh syarak melakukan kedua-dua azan dan iqamah. Bila azan kena iqamah, disuruh. Nabi berkata, apabila engkau pada ternakan engkau atau di padang belantara engkau, makalah hendaklah engkau azan akan salat dan nyaringkan suara dengan suaramu, maka sesungguhnya tiada mendengar sepanjang-panjang suara tukang azan oleh jin, manusia dan sebarang apa jua, melainkan ianya menjadi saksi pada hari kiamat yang dia ini adalah seorang yang azan di dunia dahulu. Nabi kata, kalau kamu sedang menternak, ternak azanlah di tengah-tengah ternakan. Duk bela lembu kambing, naik di atas tempat lain, qomat azan, biar kambing tu dengar pun tak apa. Bukan kambing tu kena sembahyang. Walaupun yang nak sembahyang tu kita seorang. Saya ni penggembala kambing, ada 20 ekor kambing. Dah masuk waktu asar, saya duk jaga kambing, maka saya pun bangun, duduk atas satu tempat, saya pun azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukannya ada orang pun, kebun saya seorang. Kambing tengok, alim pula brother ni. Lantaklah kambing kata apa pun, azan juga. Kita pun sembahyang sunat bab qabliyah, kemudian kita pun qomat pula, walaupun kita seorang di kebun kita, boleh, dipersilakan. Apatah lagi di tempat orang ramai, ya, apatah lagi di tempat orang ramai, silakan. Saya pergi ke umrah satu kali tu, yang panggilan masuk dah boarding dah buka dah. Masuk waktu hamba Allah ni duk azan lama pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duk relax, betul kepiak lapar lah. Yang kita ni nak masuk berterbang ni, Allahu Akbar, Allah. Lama tuan-tuan. Saya kata aku tak kira kubang pula orang tua ni sekali. Dia tak reti yang kita sekarang ni di airport, kapal terbang tak tunggu, dia dah berderah lagi. Asyhadu an la ilaha, siap dengan tarjek, tasbih semuanya ada. Lepas dia pergi tu pula, dia pergi sembahyang sunat pula. Sebab tu nama dia sunat. Sebab tu azan tu sunat, iqamah tu sunat. Sembahyang sunat sebelum sembahyang fardu tu pun sunat. Sebab kadang-kadang ada masanya tak perlu buat kerana mengejar masa. Saya nak sembahyang atas berterbang, payah lapar lah ni. Sebab tu dia ada qasar, dia ada jamak. Tapi jenis ini kadang-kadang dia tak faham. Daripada hayya ala solah nak masuk hayya falah tu dekat 3 minit rehat, tarik nafas. Ni tak apa cerdik tuan-tuan. Sebab tu kalau orang cerdik tak payah tunggu dia azan, terus sembahyang Allahu Akbar, lantaklah azan, aku nak ambil berterbang. Jangan tuan-tuan pun tak cerdik macam dia juga, tunggu syahadu an la ilaha illallah. Dia buat sembahyang sunat, tuan-tuan pun buat sekali juga, lama-lama berterbang pun bye bye. Kaunter kat depan tu tutup, habis dah. Habis tuan-tuan. Jadi kita kena faham masa, kita kena faham keadaan ketika itu. Sebab tu Allah Ta'ala ni maha bijaksana. Ada peraturan wajib, ada peraturan sunat. Kalaulah semua benda jadi wajib, dia akan jadi susah pada kita balik. Sedangkan Islam tak pernah menyusahkan umat dia.
Islam menyenangkan umat. Jadi kita kena faham kenapa jadi sunat, kenapa jadi wajib. Ada sebab-sebab yang tertentu jadinya demikian. Baik. Dan yang seterusnya, Nabi kata siapa yang azan, kalau manusia dengar, kalau jin dengar, kalau binatang dengar, mereka akan menjadi saksi di hari kiamat yang kita ni azan. Hadis ketiga, idza kana ar-rajulu fi ardin fi ayyi qafrin fatawadda'a fa in lam yajidil ma' tayammama thumma yunadi bis shalah thumma yuqimuha wa yusalliha illa amma min junudillahi saffa. Nabi berkata, apabila adalah seorang laki-laki di bumi pada mana-mana padang sekalipun, maka hendaklah berwuduk ia. Jika tiada ia air, bertayamumlah ia. Kemudian menyerulah ia kepada solat, kemudian dirikanlah ia akan solat, melainkan adalah ia seorang kepala daripada tentera Allah yang bersaf-saf. Riwayat An-Nasai. Kata sahih kitab An-Nailul Athhar adalah hadis ini menolak perkataan mereka bahawasanya disyaratkan azan khas untuk orang yang berjemaah sahaja. Sebenarnya azan dan qomat boleh dibuat walaupun dia semayang seorang-seorang dalam rumah dia. Dalam rumah dia azan seorang-seorang, tak apa. Jangan tuan-tuan faham azan ni mesti surau masjid. Tidak. Azanlah di mana-mana pun. Saya baru ni pergi Hong Kong, saya suruh sahabat saya azan tepi tu, kita nak semayang tepi. Orang duduk lalang ni, puak-puak bukan Islam ni, bila dia tengok kami semayang pakat berhenti tengok, ambil gambar mana perak-perak. Saya baik kawan saya tak babai, tengah duduk semayang perak-perak ambil, dia pun berhenti ambil gambar. Masya Allah. Nak semayang ni bukan kena bawa sejadah, kena bawa apa kan, semayang pergi. Hong Kong sejuk, saya bawa ke bagi sejuk, saya buka baju sejuk tu, saya lapik atas jalan, lapik atas tempat semayang atas baju sejuk. Allahu Akbar. Biar orang tengok kita. Islam nak semayang tanam ke ada surau macam kita, masjid pun susah nak jumpa. Mana ada tempat semayang atas padang, atas jalan pun semayang. Saat lagi orang perempuan pula semayang, orang laki-laki semayang, tempat sekecil. Lepas ni lah perempuan pula, orang berhenti tengok tuan-tuan. Jadi kita kena semayang di mana pun, azan, solat. Biarlah orang kata apa pun, tapi keutamaan kepada Allah tetap kita kena buat. Di airport ke, di mana ke, semayang, jangan tinggalkan dia. Baik, yang ketiga, iqamat bagi perempuan. Disunatkan bagi perempuan yang berjamaah, tak payah azan, iqamat sahaja. Menurut qaul yang sahih bagi mazhab Syafi'i, kerana ditakuti mengangkat suara bagi perempuan mendatangkan fitnah bagi orang yang hadir. Adapun iqamah tidak memerlukan diangkat suara. Jadi makcik-makcik suara sedap macam mana pun jangan duk bang. Suara ni merdulah ya Allah, jangan duk azan. Nak azan boleh bagi orang perempuan jika semua orang perempuan. Dalam surau di hotel tu, misalnya orang perempuan pergi kursus, laki-laki seorang pun tak ada, semua perempuan, bolehlah dia azan. Tetapi yang sunatnya memadailah iqamah sahaja, kerana meninggikan suara itu dengar pada orang lain, dengar kepada orang lain boleh menimbulkan fitnah. Baik, yang keempat, azan bagi anak yang baru lahir. Disunatkan diazankan pada telinga anak yang baru lahir sebelah kanan dan diiqamatkan pada sebelah kiri. Nabi berkata, man wulidalahu mauludun fa'azzana fi uzunihil yumna wa aqamal yusra lam tadurrahu ummul subyan. Sesiapa yang dikurniakan anak yang baru lahir, maka hendaklah diazankan pada telinganya yang belah kanan dan diqamatkan pada telinganya yang sebelah kiri.
dan insya-Allah tidak akan diganggu oleh jin yang bernama Ummu Sibyan. Jadi akak-akak jangan bubuh nama Sibyan. Sibyan tu maknanya jin, bapa jin, mak jin, Ummu Sibyan. Jin yang dok kacau budak-budak kecil, nama dia Sibyan, Ummu Sibyan. Kita pula bila budak menangis kita kata nama dia berat, tukarlah nama lain, nama ni budak ni berat benar, kata dia. Tukar nama lain pula, ya Allah. Nama panjang-panjang, orang kita sekarang ni buh nama panjang-panjang, panggilnya pendek-pendek. Nama Razali panggil Jali, nama Zainal panggil Nal. Bek buh nama Nal, tak payah buh nama Jali. Yang budak tu menangis pasal setan duk kacau dia. Kita ni pula faham nama tu berat. Bukan nama tu berat, pasal tak azan. Nak azan macam mana ustaz? Suami tak pandai. Beranak di mana? Hospital swasta. Doktor yang sambut sing. Nurse pula yang sambut pula nurse Cina dengan India. Nak komat lagu mana? Selalu tukang bilai upah, tukang bilai pula isteri dia pun beranak. Dia pun nak abang anak dia juga. Akhirnya tak ada siapa abang. Kadang-kadang dia lambat azan. Nurse tu dah cuci, dah bagi mandi budak tu, dah bungkus dengan bedung, baru bagi kat pak suruh. Berapa lama tu? Setengah jam. Bila doktor tu sambut baby, nurse sambut baby, macam-macam suara dah dia dengar. Push, push. Sikit lagi, sikit lagi. Keluar. Oh. Ada kena. Aduh. Kawan ni pula sambut concang. Tak ada lah. Saya tuan-tuan, kalau saya, isteri saya bersalin dululah, lah tak bersalin lah. Tak tahu kau lepas ni pula kau ada nombor 2, nombor 3 ni kan. Nombor 4 ni wallahu a'lam. Saya masuk sekali. Dalam bilik bersalin tu saya masuk. Isteri pertama pula. Anak pertama tu beranak je saya tak masuk. Sebab tak boleh masuk hospital kerajaan. Dalam fikiran saya kata tak boleh jadi ni. Anak kedua mesti masuk hospital swasta senang. Klinik bersalin swasta. Bila dapat adik nombor 2, 4 tahun lepas itu, saya bawa masuk kakak dia. Tengok sekali mak dia beranak lagu mana. Bagi tahu kat kak ni, walaupun umur dia 4 tahun, bagi tahu ni macam ni lah mak beranak kakak itu. Nanti dapat lagi anak nombor 3, dua-dua bawa lagi tengok. Apa saya buat? Saya azan dulu. Bunyi aja suara, terus saya azan. Saya tak bagi dengar nurse cakap tu, dengar pada budak. Beranak aja, keluar suara aja, terus azan. Lepas tu depa cuci, baru saya dukung azan belah kanan, azan belah qamat belah kiri. Tapi ucapan yang mula-mula saya azan dalam bilik bersalin tu, waktu depa tengah duk potong sana potong sini, duk cuci apa semua, waktu tu lah saya azan. Bukan maknanya dah bersih budak tu, dah serah pada saya, nah ustaz qamat dak, saya dah azan habis dah. Lepas tu saya ulang lagi sekali, saya repeat lagi sekali belah kanan dengan qamat belah kiri, supaya dia dengar kalimah Allah, kalimah syahadah awal-awal dia lahir ke dunia. Baik, maksudnya ialah mengajarnya mentauhid sebelum mendengar suara-suara lain ketika lahir ke dunia. Biar dia tak dengar suara lain, dia dengar kalimah Allah dulu. Sebagaimana diajarnya ketika keluar daripada dunia pun dengan kalimah Allah, laqinu amwatakum la ilaha illallah. Ajarkan kepada orang yang hendak mati la ilaha illallah. Tuan-tuan, ajarkan, talqin, ajarkan, bukan suruh. Ini bila bapak nak mati, anak cakap pak, mengucaplah pak, mak mengucaplah mak, din mengucap din. Bukan macam itu.
tuan-tuan kena sebut la ilaha illallah. Kena sebut di telinga dia. La ilaha illallah. Orang yang sakit pun sebut la ilaha illallah. Okey, yang mana mengajar dia mengucap, tolong diam. Semua orang diam. Yang menangis ke, yang apa ke, diam. Sebab dia dah sebut la ilaha illallah. Tak payah lagi ajar dia mengucap, sebab dia dah boleh sebut. 5 minit dia diam. Mak, dia sebut mak. Mak. Jangan tuan-tuan jawab, mak dah mati cik oi. Jangan cakap macam itu. Mak kamu dah mati. Jangan. Tuan-tuan ajar dia lagi. La ilaha illallah. Dia pun ikut. La ilaha illallah. Dia pun diam, pejam mata. Semua orang diam. 10 minit dia tak cakap. Kita tengok dia pun jatuh. Kita pegang urat tengkok dia, pegang urat nadi dia, tengok di hidung dia, tengok telinga dia pun dah jatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah mati dia. Dia dikira mati mengucap, walaupun dia mengucap 10 minit yang lepas. Ustaz, saya mengajar arwah mak saya mengucap. Dia mengucap la ilaha illallah. Lepas tu dia koma ustaz. 2 hari dia koma. Kemudian doktor cabut wayar, cabut oksigen, cabut, dia pun mati ustaz. Adakah dia dikira mengucap? Ya, dia dikira mengucap walaupun 2 hari yang lepas dia mengucap. Sebab selepas itu dia tidak bercakap apa-apa lain, perkataan yang lain. Tetap dikira mengucap walaupun dia dah koma 20 tahun. Last sebelum dia koma dia mengucap, hari ni dia mati. Dia tetap dikira mati dalam mengucap. Jadi saya minta pada tuan-tuan, kalau orang yang sakit tu dah mengucap, jangan lagi push dia, paksa dia. Tok Imam dah ajar lah, Ustaz Zuhair dah ajar lah, la ilaha illallah. Kawan tu pun ikut la ilaha illallah. Main lebih dolah pula, la ilaha illallah. Kawan tu pun sebut la ilaha illallah. Sagi main pula ada Tok Imam Pi'on pula main duk ngucap. Penin kepala hamba Allah tu tuan-tuan. Dia nak mengada Allah, biar dia seorang. Orang yang nak mengajar orang mati mengucap ni, nombor 1 siapa? Orang yang dia paling sayang. Jangan pergi ajar orang yang dia benci, pergi ajar pula dia tak boleh mengucap nanti kan. Eloklah, tengok-tengok celaka nanti. Lah bunyi celaka, bukan bunyi la ilaha illallah nanti dah. Okey. Kalau ada orang lain selain daripada anak-anak, maka orang lain itu lebih afdal daripada anak-anak dia. Ustaz Zuhair ada, anak-anak dia ada. Dia pun nak mati dah. Yang afdal pada masa itu ialah Ustaz Zuhair, imam dia. Tak afdal pada anak-anak. Sebab apa? Sebab takut menimbulkan fitnah pada anak-anak yang lain. Bila abang tu duk ajar bapak la ilaha illallah, abang duk ajar, adik-beradik duk bisik, nampak sangat nak ayah tu mati, nak reta lah tu, nampak. Yang ni yang syarak tak bagi tu. Tetapi kalau dah tak ada orang lain, jangan duk tunggu Ustaz Zuhair. Pak dah nazak dah, anak-anak seorang pun tak ada ngajar mengucap, lantaklah dia, biar tunggu Ustaz Zuhair, tunggu Ustaz Zuhair kejap. Tak payah tunggu, terus aja mengucap. Itu kaedahnya. Bila kita nak talqin pada orang, bila dia dah boleh sebut, jangan lagi ajar dia. Tapi bila dia dah sebut benda yang lain, ajar balik. Dia mengucap, dia minta air, la ilaha illallah. Air. Kita pun ambil air, bubuh dalam straw, ditutup, buat air.
Bukan tuan-tuan dia minta air, tuan-tuan duduk jolok air macam ni. Pergi ambil botol mineral tu, ngangang brum, mati lemah hamba Allah tu. Ambil bubuh straw, buh air. Dia minta air, ajar balik dia mengucap. Lepas tu dia pun diam. Dia mengucap. Kalau dia mati pun, dia mati dalam mengucap kalimah syahadah. Baik. Syarat-syarat azan. Pertama, hendaklah tertib di dalam azan. Tidak boleh tidak mengikut tertib. Okey? Jangan pi bang dulu. Jangan pergi qomat dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Tak lagi pergi bang pula. Tak betul tu. Bang dulu baru qomat. Yang kedua, berturut-turut, kerana meninggalkannya merosakkan seruan dan tiada mudarat. Yang keduanya berturut-turut. Allahu akbar, Allahu akbar. Kunci motor tak mana pula dah. Tengah duk bang tu bilik duk cari, tak mana pula kunci motor. Dia boleh tinggal mikrofon dia pergi cari kunci tu. Makruh hukum dia. Ya tuan-tuan, banyak kes macam itu. Dia silap jam. Bang. Kawan tidur. Lepas Zuhur tidur. Tengok-tengok 4 suku. Lari pergi masjid nak bang asar. Padahal baru 3 suku. Kawan ngigau. Bang-bang saja sampai asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, pengurusi lari. Tepuk bahu. Yang ni berlaku. Kamu gila, pukul 3 suku kamu bang. Apa nengok jam lah, lagi sejam kata dia. Pengurusi tu tak ada hikmah. Ditegurnya Tok Bilal dengan mikrofon. Satu kampung tahu. Cubalah tutup mikrofon dulu. Ini tidak, pergi tepuk bau dulu. Apanya azan? Abang apa ni? Asal lambat lagi kata dia. Malu Tok Bilal tu. Terus letak jawatan sampai sekarang tak datang tu. Ini namanya tak ada hikmah. Sepatutnya pengurusi bisik je. Belum masuk. Baru 3 suku. Kamu 3 suku. Tapi dah bang dah asyhadu alla ilaha illallah ustaz. Apa susah? Betul kan? Ujian suara 1 2 3 asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammad 1 2 3 ujian suara. Jadi orang kampung kata nak repair mikrofon. Taklah malu. Ini mebalo metaro ya merajuklah hamba Allah tu. Dia nyanyuk ke dia tersilap mengigau, kita tak tahu. Baik, yang ketiga, hendaklah orang Islam yang bang dan orang Islam yang qomat tak sah orang kafir kerana bukan ahli bagi ibadah dan tiada mengaku semayang yang disemayangkan padanya, maka yang demikian itu dijadikan permainan sahaja. Dia sendiri pun tak semayang, yang dia duk kata bang pasal apa? Tu nama dia permain-main. Dia sendiri pun tak yakin dengan semayang, dia pergi bang pula. Tu nama dia main-main. Tuan-tuan kiyahlah ni, kiyahlah benda ni dalam kehidupan hari-harian. Dia sendiri tak beriman pada Quran, tiba-tiba dia ceramah baca Quran. Tu nama dia main-main. Tuan-tuan tak boleh kata, inilah kejayaan kita mendidik mereka dan memberikan kepahaman kepada mereka. Sehinggalah sekarang mereka berceramah menggunakan ayat Quran. Kepala otak hang. Ni dalil dia ni tuan-tuan. Hang sendiri tak semayang, hang sendiri tak mengaku semayang, tiba-tiba hampir bang. Nama dia apa? Mempermain-mainkan Islam. Kamu sendiri tak beriman pada Quran, kamu sendiri tak payah percaya pada Quran, tiba-tiba kamu ceramah sibuk guna ayat Quran. Nama dia apa? Mempermain-mainkan Islam. Ni bukan saya kata, ni pengarang kitab ni kata. Kalau nak marah, marah kat dia, jangan marah kat saya. Kalau rasa kitab ni tak betul tuan-tuan, bakar buanglah. Pakai hak kita. Hak kita ni semua betul belakang. Ni ibadat. Benda yang ahli ibadat jangan sibuk.
Tu yang orang tanya pada saya, ustaz, apa hukum ustaz orang kafir sekarang taja bersunat? Depa sponsor bersunat pula. Bagus depa ustaz. Depa pun faham Islam dah. Kalau depa faham, depa Islam lama dah, depa pun tak bersunat. Berak pun tak basuh. Yang depa taja tu sebab ada kepentingan pada kita depa, tu saja. Taklah salah depa taja kita, tapi janganlah sampai dengan sebab ditaja tu kita dah faham kod lain dengan depa. Tuan-tuan buka dalam surah Al-Mu'minun, Allah Taala sebut ayat ini. Allah Taala tanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka jawab Allah. Habis itu kenapa kamu tak percaya pada Allah? Siapakah yang menjadikan rezeki, yang menguasai rezeki? Mereka jawab Allah. Habis itu kenapa kamu tak beriman pada Allah? Jawab Allah tapi tak beriman. Allah marah mereka. Balik rumah buka surah Al-Mu'minun, cari ayat dia, jumpa tuan-tuan. 3 soalan yang Allah Ta'ala tanya pada orang kafir. Kenapa kamu tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sebab tu kita ni, Islam ni hak eksklusif kita. Untuk orang beriman, hak eksklusif. Kalau hak eksklusif orang beriman, Islam pun orang Islam tak jaga, macam mana cerita ni tuan-tuan? Apa cerita ni? Ini masjid kita ni, yang mengaji dalam dia orang Islam. Kalau orang kafir boleh buat sewenang-wenang dalam masjid, apa lagi hak istimewa kita? Dia mesti ada hak istimewa. Kamu nak sebut benda ni boleh, tapi Islam dulu. Kalaulah tuan-tuan benarkan mereka baca ayat Quran dalam ceramah, tuan-tuan panggillah mereka azan, apa salah? Panggil Dewi Arumugam, suara lagi sedap, terima kasih, suruh dia azan. Habis-habis azan, terima kasih. Ni dakwah untuk dia ustaz. Apa salah nak dakwah kat dia? Ini kepahaman mereka ustaz. Tak, sebab lakum dinukum waliyadin. Itu sebab dia. Agama kamu, agama kamu, agama aku, agama aku. Hak privacy, privilege card untuk agama kami, yang kami punya, kamu tak layak dapat. Kalau kita yang ada kad priority, orang yang tak ada kad pun boleh pakai, apa istimewa dia? Tuan-tuan duduk di kondominium, kalau parking orang luar pun boleh bayar, duduk di parking yang tuan-tuan bayar. Buat apa tuan-tuan bayar parking 10,000? Extra parking 10,000, contohlah kondominium. Setiap satu resident dapat satu lot parking. Nak tambah lagi satu lot parking kena bayar 10,000. Tiba-tiba orang yang tak bayar 10,000 boleh duduk relax je. Marah tak tuan-tuan? Marah, siap bakar kondominium lagi. Dengan kondom pun dibakar sekali. Bila tanya Pak Sepah, marah sangat. Saya bayar lot parking ekstra saya, second lot, saya bayar 10,000. Orang ni tak bayar, main duduk. Itu yang saya marah. Sebab ni hak saya. Kalau kondominium parking pun kita marah, kerana eksekutif untuk kita, eksklusif untuk kita. Quran, Islam ni eksklusif untuk orang yang beriman. Tak sama. Tiba-tiba kita anggap sama. Allah sebut dalam Quran, adakah sama orang kafir dengan orang beriman? Tak sama. Tiba-tiba kita nak kata sama, tuan-tuan. Allah sendiri kata tak sama nilai, martabat, hak, undang-undang, peraturan. Jangan kita pandai-pandai nak ngubah sesuatu yang Allah telah maktubkan kepada kita itu. Baik, yang keempat, hendaklah orang yang bang dan iqamah mumayyiz, maka tiadalah sah selain daripada mereka yang mumayyiz, kerana mereka bukan ahli ibadah. Apa makna mumayyiz ni adik-adik kita ni? Yang ni berapa tahun? Berapa tahun? 12, 13, 14, 20. Ni dah terlebih mumayyiz. Dia dah tamat 30 juzuk ni tuan-tuan ni, bagus ni. Nak mantapkan lagi 30 juzuk, lepas ni nak hafal hadis pula. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan. Saya punya tahfiz baru setahun. Ada budak yang setahun dapat 10 juzuk. Ada yang 10 muka setahun. Yang tu kita buang. Kita tukar, transfer, masuk
pondok. Hang tak lepi ah. Hang tak lepi tapi hampir hang pening dengan aku pun pening sekali. Masuk ni. Dia pun tak boleh pi. Sebab kadang-kadang mak bapak tak faham, dia tolak anak dia hafal Quran sedangkan anak dia tak boleh pergi. Ustaz pun pening, budak tu pun pening. Sekarang letakkan dia di bahagian pondok, tak payah hafal Quran, belajar agama aja. Sekolah saya ada 3 bahasa pengantar. Melayu, ada 4. Melayu, Arab, Inggeris dan Mandarin. 4 bahasa pengantar untuk tahfiz. Jadi kalau boleh adik-adik kita ni tambah lagi 1 bahasa. Bahasa Inggeris dan bahasa Mandarin. Saya ambil cikgu Cina mengajar bahasa Mandarin. Ya, cikgu Cina mualaf, perempuan. Janda. Siapa nak bagi nama? Ya, umur 32. Ya, Haji Syam ya, 32 umur. Bantulah insan yang lemah ya. Marah makcik-makcik belakang. Tambah supaya mereka ni bukan setakat faham agama, faham Quran, faham hadis, mereka juga boleh menguasai bahasa. Kalau ada rezeki, tambah lagi bahasa Tamil pula tahun depan. Tambah lagi. Kerana senang mereka jadi pendakwah bila mempunyai banyak bahasa selain daripada bahasa Melayu. Baik, jadi dia kata budak-budak ni mumayyiz, layak azan. Tapi kalau budak-budak belakang kita tu tengah duk main aci tu tak mumayyiz. Tu umurnya 4 tahun. Walaupun azan dia suara dia sedap, tak sah azan dia sebab belum mumayyiz. Apa makna mumayyiz? Membezakan di antara buruk dan baik, jahat dan buruk dan baik dan mulia. Dia dapat bezakan. Jadi adik-adik kita 3 orang belakang tu bukan mumayyiz. Sebab tu depa main-main waktu kita mengaji. Jangan marah kat depa pasal depa belum mumayyiz. Tapi kalau besar-besar mereka ni pergi main polis sentri, kena marah. Pak saya dah besar gajah lah. Tu beza tu. Jadi adik-adik besar ni lantak lah. Pak mereka pun main, tambah mereka. Baik, yang kelima. Masuk waktu bagi azan. Kerana azan ini memberitahu masuk waktu, maka tiada sah sebelum azan, sebelum masuk waktu, melainkan azan subuh. Azan subuh boleh azan sebelum masuk waktu sebab nak mengejutkan orang. Kerana Nabi berkata, inna bilalan yu'adzinu bali bilail fakulu washrabu hatta tasma'u adzan ibnu ummi maktum. Sesungguhnya Bilal tiada azan di waktu malam, maka makan dan minumlah kamu sehingga kamu dengar azan ibnu ummu maktum. Nabi berkata, giliran, ikut giliran. Bilal dia tak azan tengah-tengah malam, dia azan subuh. Sebelum Bilal azan, Ibnu Maktum azan dulu, kira-kira 15 minit, setengah jam sebelum subuh, menggerakkan orang supaya bangun sahur. Lepas tu bang, masuk waktu daripada Bilal pula azan. Dan sunat-sunat azan, pertama hendaklah diulang 2 kali dengan suara yang nyaring. Taswib pada azan subuh, iaitu hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, disambung dengan as-salatu khairum minan naum sebanyak 2 kali. Yang ketiga, mentartilkan bacaan azan, yakni diasing-asingkan kalimah, itulah yang terbaik. Ya, diasing-asingkan kalimah, maknanya baca satu, jangan disambung-sambung. Hendaklah menghadap kiblat, itulah yang paling mulia sekali. Yang kelima, hendaklah berdiri. Yang keenam, hendaklah bang itu di atas tempat tinggi seperti menara ataupun sutuh. Yang ke-7, hendaklah orang yang nyaring itu orang yang azan itu suaranya nyaring. Sebab Nabi berkata kepada Abdullah bin Zaid, alqihi alal Bilal fa innahu anda sautan minka. Aku lebih gemar atas Bilal kerana suaranya nyaring daripada kamu, wahai Abdullah bin Zaid. Bilal tu nyaring suara, maka Nabi suka suara Bilal. Jadi nak jadi Bilal di sekitar pun, tuk Bilal ni pun kenalah suara nyaring. Saya kata lah, suara nyaring tu macam message. Tu nyaring lah tu.
Patut dia jadi Bilal tu. Ya, emisaj, awi, musmir, dinginnya di malam ini. Tu mus lah tu. Dia tu kalau azan kompom sedap. Suara hak low rendah-rendah ni tak payah azan. Yang tune dia rendah, slow. Ucaplah alhamdulillah. Tu suara dia rendah, tak payahlah. Suara hak tinggi-tinggi tu, no asri rabbani tu. Suara dia napas tinggi ni. Jadi itu yang diletakkan sebagai calon azan. Sebab itu saya katalah dulu, P. Ramlee pun tak layak dia untuk azan. Suara dia rendah. Mana ada suara P. Ramlee napas tinggi-tinggi? Sebab tu bila dia azan cerita Semerah Padi, napas dia rendah. Dia punya tune dia rendah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuba tengok cerita Semerah Padi. Allahu Akbar, Allah. Slow je tuan-tuan. Pasal dia memang tune dia rendah. Nabi nak orang yang suara tinggi, nyaring tinggi. Jadi yang mana Tok Bilal hak duk pakai gigi palsu ke apa semua ni, hari tu tercabut sekali dah. Bang cabut gigi, duk bongkok jari pula, sumbat pula, berhenti kat 3 minit dah. Dia lupa guna Polident. Jadi bagi orang lain lah yang lebih cerdas suara, yang lebih tinggi suara. Baik, hendaklah elok suaranya. Jangan duk bang hak kepala kereta api. Hayya 'alal solat. Ya Allah. Saya pun nak takut, bukan kata anak, saya pun takut. Saya ceramah satu masjid, orang kampung saya menega buah durian depan masjid. Saya ceramah di masjid tu. Habis ceramah, saya pergi ziarah buah durian depa. Orang kampung. Ustaz tadi bang ke apa? Bang lah apa ni? Tak pernah dengar saya. Hayya 'alal solat. Ya Allah. Saya tegur tak? Saya tegur. Saya kata pada pengurusi, buanglah. Dah veterina ni buanglah. Pasal apa ni? Teruk sangat. Dia jadi aib. Dia kata, Ustaz, kunci bilik surau ni, kunci bilik Bilal, dia pegang Ustaz. Dia masuk, dia kunci dari dalam. Tak ada siapa boleh bang. Kami nak kata apa? Dia masuk, dia kunci tiap-tiap waktu. Dia kata dia nak mati dalam azan. Biarlah Ustaz, lantak ke dia lah Ustaz. Pulanglah. Terpulang. Saya nak kata apa? Tapi malulah. Aib. Orang duk peleceh dia. Dah tak ada suara nak balun lagi. Hendaklah ia suci daripada hadas dan najis. Dan hendaklah meletakkan anak jarinya pada kedua belah telinganya. Letak di sini ni, supaya napasnya makin panjang. Tu orang nak tarik lagu Ismail Hashim ke apa ke, nak bagi napas panjang, dia pekuk telinga, dua-dua belah telinga pekuk, picit dalam ni supaya nafasnya lebih keluar. Sekarang Jemaah Abdillah yang dia picit, duk picit lagu ni. Kilauan bintang berkelip-kelip, duduk tegur lagu. Duduk picit bagi napas tinggi suara dia. Nabi suruh buat, tuan-tuan. Jadi akak-akak kalau nak marah pada suami, nak menjerit, picit telinga. Kompom picing lari keluar picing tu. Flat 10 dengar pergi dekat bawah tu. Abang tak guna picit. Insya-Allah laki tu lari, tak naik lift dah, terus turun terus. Nah, picit jangan lupa ya. Kalau nak marah suami, picit telinga tu. InsyaAllah dia lepas suara ni. Baik, habis dah. Habis dah di situ. Dia kata nak selawat lah, mendengar iqamah selawat, kemudian baca doa Allahumma rabba hazihi da'wah da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'addah. Riwayat Imam Muslim. Saya pergi Pulau Pinang, ada pemandu pelancong, ya, ada pemandu pelancong. Dia bawa saya naik kereta. Dia tak tahu saya ni ustaz. Dia kata dia selalu dengar ceramah-ceramah apa semua ni. Dia kata, ustaz, kita ni lepas habis semayang, lepas habis azan,
kita duk baca, kebetulan radio tu azan. Habis radio tu azan, orang baca doa ni lah, Allahumma rabb hadhihi da'wah. Dia kata, ustaz, dia kata, encik, apa pendapat encik tentang doa ni? Saya kata, kena baca, semua orang baca. Tak, encik dengar tak dia kata apa? Ya Allah, Tuhan seruan azan yang sempurna dan solah yang akan didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, dan tempatkanlah dia pada kedudukan yang tertinggi yang telah engkau janjikan. Cuba encik dengar, kita nak doa pada Nabi pula. Kita ni siapa nak doa pada Nabi? Kita kena doa pada diri kita lah, sebab Nabi tu, Nabi dah mulia dah, confirm masuk syurga dah. Ni kita pula nak doa pada, nampak sangat kita ni lebih mulia pada Nabi. Saya kata, tak tahulah encik, yang saya dengar hak tu lah. Ni dia jawapan dia. Itu hadis. Yang meriwayatkan hadis ini ialah Imam Al-Bukhari, yang duk baca Allahumma rabb hazihi da'wah. Imam Bukhari kata Nabi baca doa ni. Kalau Nabi baca, takkan kita tak boleh baca? Puak-puak Wahabi ni tuan-tuan, dia kata bid'ah baca doa ni. Kalau semua tak boleh baca doa, tuan-tuan menung saja. Semua tak boleh belakang. Baik, yang kelima, yang ke O, senang, yang ke O tak tahulah yang ke berapa. Yang ke O, selepas azan, sebelum qamat, sunat berdoa, kerana itu adalah waktu mustajab berdoa. Ad-du'a la yuraddu bainal azan wal iqamah. Doa tiada tertolak di antara azan dan di antara iqamah. Maka Nabi ditanya oleh para sahabat, doa apakah yang kami nak baca ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, sallallahu al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah pada Allah supaya sihat selamat di dunia dan di akhirat, dan itulah hadis yang sahih. Tuan-tuan, makruh ketika orang azan kita berbual-bual. Sangat-sangat dibenci. Malah Nabi memberi ingat pada kita, di antara punca-punca orang yang tidak boleh mengucap ketika berlaku kematian ialah berbual-bual ketika Bilal sedang mengumandangkan azan. Jadi tolong hormati Bilal, hormati kalimah azan. Jangan sampai bila kita nak mati sampai susah nak mengucap. Baik, pada bulan hadapan insya-Allah kita akan baca persiapan untuk sembahyang. Sekarang kita dah masuk azan dan qamat, kita akan belajar tentang persiapan untuk solat. Baik, ada apa-apa soalan? Tidak ada ya? Baik, cukup sekadar itu. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Ku masa silam
Sempurnakanlah kehidupanku, murahkan rezeki